Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang hadir yang sama petang ni bicara santai sambil kopi dah terhidang. Tapi nantilah dulu. Bicara daripada satu cetusan persoalan. Soalan ni mudah aja, lama dah tanya tapi fikir macam mana nak jawab. Tang ni nak share lah dengan Tokeh. Pertanyaannya berkenaan dengan apakah rahsia kejayaan Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi ramai yang mungkin tertanya-tanya juga hal yang sama juga, kerana permasalahan ekonomi ni penting untuk umat, sama ada survival kehidupan ataupun sebagai suatu perlambangan kebahagiaan. Siapa tak nak kaya? Bagi orang yang belum menikmati kenikmatan ketuhanan, maka dia menjadikan suatu dorongan kebahagiaan itu dengan kesenangan duniawi. Tak salah sebagai manusia biasa ni. Okey, kita teruskanlah sedikit kefahaman. Ini sedikit kefahaman perkongsian je. Moga-moga ini daripada limpahan barakah pembimbingan, didikan ayahanda guru yang tidak pernah kunjung padam mencurahkan pendidikannya. Jadi nak share sedikitlah, moga manfaat sama ada pada diri juga yang sudilah mendengarnya. Jadi Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf ini sejarahnya menurut fakta yang tercatat, beliau memeluk Islam menuruti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq 2 hari setelah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Maknanya dia ada hubungan yang rapat dengan Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf, dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila di fasa Mekah ini tidak begitu tertonjollah latar belakang atau perkisahan Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf, tapi bermula di Madinah setelah hijrah. Bila hijrah, apabila Rasulullah mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansar, Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf dari Muhajirin Mekah. Maaf kalau tak kena istilah ni. Lalu dipersaudarakan dengan saudara yang sesuai, yang mungkin ada aura kedekatannya. Rasulullah yang mempersaudarakan dan mempertautkan dengan Sayyiduna Sa'id bin Rabi'ah, salah seorang hartawan di Madinah, daripada Ansar. Lalu daripada itu beliau bertaut rapat dengan Sa'id bin Rabi'ah lah, sehingga kan Sayyidina Sa'id menawarkan separuh hartanya, bahkan kalau lebih pun silakan, kalau tak silapnya begitu. Tapi Abdul Rahman bin Auf tidak mengambil kesempatan itu, sehingga kan ditawarkan isteri pun boleh pilih yang mana satu. Dia tidak mengambil kesempatan. Maka ini satu halnya ialah sebagai orang yang ada jati diri didikan Rasulullah, tidak mengambil kesempatan di antara saudara. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia minta izin kalau dapat dipinjamkan 10 dinar emas untuk modal awal perniagaan. Daripada itu dia berniaga. Permulaan perniagaan dia apa? Tali tambatan unta. Apa kaitan dia? Rupanya daripada situ, tali ni satu simboliknya dalam suasana perekonomian ketika itu tidak menjana ekonomi bersama. Istilahnya sekarang ni, bolehlah kita jaga kita ni, sepertinya kenalah juga tambah kita jana kita. Kita jana kita. Maksudnya Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf tidak memikirkan suatu upaya ekonomi yang digerakkan sendiri, tetapi secara bersama. Dia hanya mengambil sebahagian saja. Contohnya tali tambatan unta. Unta siapa punya? Bukan dia punya. Orang lain punya. Jadi keuntungan tu bersama. Siapa yang dapat lebih, silakan. Namun daripada itu dia membina rangkaian pendidikan. Sebab itu pentingnya rahsia ini didedahkan. Apa rahsia dia? Rahsia tidak lain dari mana dia bermula, dengan siapa dia, dan kemudian kepada siapa pula kekayaan itu. Jadi tidak lain dia bermula daripada Rasulullah. Dengan Rasulullah dia bergerak berjalan, dan akhirnya dia kembali kepada apa yang menyenangkan, apa yang menjadi hasrat Rasulullah itu jadi keutamaan dia. Moga-moga ini inspirasi untuk Tokeh kafe. Bukan boleh buka kafe sendiri, tengok macam ni lengkap. Dia bermula daripada pewaris Rasulullah yang mendidiknya.
Begitulah. Tak begitu Moga difahamilah pada yang lain kan. Bermula daripada guru yang mendidik dengan bimbingan guru yang berterusan, dan akhirnya apa yang menyenangkan guru. Guru yang benar yang mewarisi perjuangan Rasulullah akan ternampaklah model tu lagi. Itulah kunci nak jawabnya. Jadi kunci kejayaan Sayyiduna Abdurrahman bin Auf adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya kepada Rasulullah sehingga dia mengutamakan Rasulullah itu lebih daripada apa yang menyenangkan dia. Langsung senang dia ialah apa yang Rasulullah senang. Itu kuncinya lah. Jadi siapa yang berjaya tetapi tidak ada guru yang menyenangkan, yang menjadikan kesenangan dia adalah guru, dia belum lagi mencapai nilai kejayaan yang sebenar. Kejayaan itu bukan nilai harta benda, tapi dilihatlah bagaimana Abdurrahman bin Auf terkenal dan disimpulkan, sama ada oleh Wikipedia ke atau siapa sajalah, disimpulkan sebagai simbol kejayaan ekonomi umat. Apa simbolnya? Adakah kejayaan peribadi? Banyak kereta, banyak rumah mewah, banyak harta benda? Tak. Pernah beliau menjual harta tanahnya dengan senilai 40,000 dinar emas, lalu semua diagihkan habis. Kepada siapa? Pertamanya pada keluarga dia yang berhijrah dari kaum suku Zuhrah. Dia kerana ialah tanggungjawab keluarga. Itu dia. Sedekah yang pertama Rasulullah kata, yang paling dekat adalah keluargamu. Jadi jangan kata keluarga tu anak isteri kita je. Sepupu sepapat, adik-beradik dan yang ada kaitan. Yang dekatlah dengan kita, supaya bila kita dekat dengan mereka itu menunjukkan kita juga memayungi mereka, kita jaga kita jana kita. Yang keduanya kepada para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiganya kepada seluruh fakir miskin yang ada di Madinah ketika itu. Jadi dia menunjukkan kejayaan itu ialah dengan memanfaatkan segala apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia meyakini bahawa itu sangat menyenangkan Rasulullah. Kerana itu tidak lain bukan upaya dirinya, dia dari Rasulullah, dengan Rasulullah dan terus untuk Rasulullah, bersama Rasulullah. Moga difahami hal inilah. Beruntunglah mereka yang diberikan kesempatan, diberikan suatu nikmat bimbingan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kopi makin sejuk ni. Jadi rasanya cukup sekadar itulah, terjawablah kuncinya kan. Jadi yang nak berjaya dengan sebenar-benar kejayaan, orang ramai yang memberikan konotasi atau pengertian kejayaan itu masing-masing. Ini salah satu daripada satu perkongsian untuk menyorot tentang nilai kejayaan yang sebenar. Jadi kalau orang yang tak berniaga, makan gaji pun dan sebagainya, dalam fikiran dia tetap dia meletakkan satu keutamaan apa yang boleh membantu perjuangan gurunya. Ketika perang Tabuk, daripada perang Badar ke perang Tabuk itu makan lebih kurang 5-6 tahun. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika perang Tabuk menyahut seruan Rasulullah, siapa yang menginfakkan harta bendanya untuk membawa suatu misi. Ini perjuangan, bukan sekadar ketenteraan, kekerasan, tidak. Tapi ini satu keperluan umat. Zaman itu ketika itu memerlukan gerak tentera. Sekarang ni gerak perjuangan kita ialah dalam bentuk membela hati umat agar benar-benar kembali kepada Allah dan Rasulullah, dan itu memang perlukan kepada dokongan kekuatan. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf daripada awalnya tu berniaga tali tambatan unta, bagaimana boleh menginfakkan 1,500 ekor unta untuk tunggangan dan juga mengangkut keperluan perang yang Tabuk jauh, di persempadanan, kalau tak silapnya Parsi, persempadanan Parsi, jauh perjalanannya, di musim kering pula tu. Jadi atas pribadi tidak, tapi dia ada jaringan kekuatan dia tu, kata daripada tali tadi tu dia membuat jaringan kekuatan, lalu jaringan inilah yang akhirnya menyumbangkan balik atas suatu kesepakatan. Benarlah Sayyiduna Abdurrahman bin Auf ini simbol kejayaan, simboliknya, sebab dia membawa suatu wajah gerakan ekonomi di sebalik nama Abdurrahman bin Auf itu ialah bahawa mereka semua diikat, ditautkan dengan keyakinan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga tak ada kepentingan kepribadian, lalu dicurahkan dengan bentuk kasih sayang, kecintaan, membuktikan cinta kepada Rasulullah, lalu membawa kepada kebaikan untuk umat, demi kebaikan untuk umat, demi membela saudara, lalu dia menyumbangkan bukan sekadar 1,500 ekor unta, tapi 500 ekor kuda perang. Kalau sebut kuda perang zaman kita ni, kereta kebal boh. Agak-agak berapa agak nilainya? Bukan tu saja, ada 200 tahil emas
Mungkin ni tambahan-tambahan untuk mendapatkan bekalan persenjataan ketika itu. Jadi kelengkapan sesuai dengan suasana medan dan keadaan mainnya. Jadi kita banyak kerja membawa kebaikan kepada umat ni di mana jua. Moga-moga daripada inilah rangkaian perniagaan teman-teman kita berkembang ke mana nak disalurkan. Ya. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia bukan menginfakkan satu tahapnya, bukan menginfakkan sebahagian harta, tidak, seluruhnya. Sebab tu dia boleh mencapai kepada model ataupun mencapai kepada apa dia panggil tadi, simbol kejayaan. Jadi pengorbanan bukan calang-calang. Moga-moga keberkahan Sayyidun Abdul Rahman bin Auf tercurah kepada kita, kepada semua toke-toke yang benar ni. Kan? Semua bos-bos, CEO bagainya, moga tambah barakah, tambah istiqamah, dapat memahami akan hal ini. Kerana bicara ni bukan sekadar bicara maklumat, tetapi menghasratkan ada suatu nilai limpahan. Limpahan inilah yang menjadikan kita fikir daripada luar daripada kebiasaan. Contoh, kalau kita berniaga ni, portion lah, pembahagian keuntungan tu ada sebahagiannya untuk zakat. Itu wajib membersihkan. Sebahagiannya untuk infak, mungkin 50%. Tapi Sayyidina Abu Rahman bawa seluruhnya. Jual tanah, seluruhnya dibagi immediately. Seperti Sayyidina Ali lah. Watak Sayyidina Ali, nothing but everything. Sayyidina Abu Rahman maaf begitu. Nothing sebenarnya. Dia datang ke Madinah dalam keadaan selai sepinggang. Tak ada apa pun. Isteri tak ada, harta benda tak ada. Tapi isteri ramai. Saja tambah-tambah gitu. Off record lah boleh. Wallahu alam. Jadi kita jana kita jaga kita. Lagi apa nak sebut? Itulah wallahu alam, moga manfaat dengan sedikit bicara ini. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.